Cuma apa yang ingin saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang adalah kenapa pula kita perlu ada undang-undang kecil ya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana undang-undang kecil itu ya lebih lagi memperjelaskan, memperhalusi dan menyokong peruntukan yang terdapat di dalam akta dan juga peraturan koperasi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam akta koperasi ya, peruntukan yang ada di dalam akta koperasi ada juga di dalam undang-undang kecil. Ia seolah-olah seperti copy and paste tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang sama saja, repetition, ada pengulangan di situ. Apa yang dinyatakan dalam undang-undang kecil ada juga di dalam akta ya. Jadi ia bertujuan sebenarnya untuk memperhalusi ya, menyokong dan memperjelaskan lagi setiap peruntukan yang terdapat di dalam akta, dan ada juga peruntukan-peruntukan yang mungkin tidak terdapat di dalam akta koperasi dan ia perlu ya diperjelaskan lagi di dalam undang-undang kecil ya. Dan seterusnya kita lihat lapisan yang terakhir adalah merupakan aturan koperasi. Aturan adalah merupakan satu ya kawalan dalaman kepada koperasi, dan ia adalah berasaskan kepada aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah koperasi. Bermakna di sini tuan-tuan dan puan-puan, setiap aktiviti yang dijalankan oleh koperasi itu perlu mempunyai aturannya yang tersendiri, dan aturan ini juga dibuat oleh barisan anggota lembaga. Jadi saya rasa itu adalah merupakan satu penerangan ataupun gambaran secara am ataupun secara orang kata ringkas ya berkenaan dengan struktur perundangan koperasi di Malaysia. Saya akan pergi dengan lebih lanjut ya tuan-tuan dan puan-puan apabila kita akan melihat kepada slide-slide yang tersendiri ya, dan juga peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, saya beralih kepada sejarah perundangan koperasi di Malaysia ya. Jadi sebelum saya pergi kepada aspek perundangan koperasi ya, apakah tujuan akta tersebut dibuat dan sebagainya, sedikit ataupun secara ringkas ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sejarah perundangan koperasi ya. Orang kata tak kenal maka tak cinta ya. Jadi bermakna memang kita kena mengetahui sedikit ya kefahaman tentang sejarah undang-undang itu sendiri, bagaimanakah undang-undang itu boleh tercetus, dan di situlah nanti kita akan lihat dia dari sudut orang kata pindaan akta ya ataupun pindaan undang-undang itu daripada semasa ke semasa, dan dari sini jugalah tercetusnya akta koperasi dan juga akta SKM 2007 yang mana saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan nanti ya. Jadi pertama sekali kita lihat terlebih dahulu ya, undang-undang pertama yang terpakai di negeri-negeri Melayu bersekutu ya tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan Cooperative Societies Enactment 1922 ya, yang mana negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang ya mengguna pakai Cooperative Societies Enactment ini pada 1 Julai 1922 ya. Dan manakala negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mengguna pakai enactment koperasi masing-masing ya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kita lihat ya, apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk ya pada 1 Februari 1948, undang-undang yang terpakai dan juga dikuasakan pada ketika ini adalah merupakan Cooperative Societies Ordinance 1948, yang mana Cooperative Societies Ordinance ini menggantikan kesemua enactment-enactment yang ada tadi ya. Dan seterusnya kita lihat pula ya, kita lihat yang mana Ordinan Koperasi Sarawak ya dan juga Ordinan Koperasi Sabah, mereka mengguna pakai Ordinan Koperasi masing-masing ya. Kalau kita lihat ya, apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak membawa bersama undang-undang koperasi masing-masing dan terpakai sehinggalah 21 Januari 1994. Bermakna tadi seperti mana yang saya katakan, Sabah dan Sarawak mempunyai ordinan koperasi masing-masing, iaitu di Sarawak Ordinan Koperasi Sarawak 1949 dan di Sabah Ordinan Koperasi Sabah 1958. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, pada 18 Ogos 1983, Ordinan Koperasi 1948 telah pun disemak dan dipinda menjadi Akta Koperasi 1948. Namun pemakaiannya hanyalah terhad di Malaysia Barat sahaja ya. Dan Akta Koperasi 1948 ini telah pun disemak dan undang-undang baru telah pun digubal untuk menggantikan undang-undang yang sedia ada. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan ya, Akta Koperasi telah pun mengalami pindaan ya, dan Akta Koperasi
Koperasi 1993 ini berkuat kuasa pada 22 Januari 1994 dan Akta Koperasi yang berkuat kuasa pada 22 Januari 1994 ini adalah bertujuan untuk menyeragamkan pemakaian Undang-Undang Koperasi dan Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 ya di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak ya. Yang mana kalau kita lihat peraturan ini dikuatkuasakan pada 1 Januari 1995. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan dan puan-puan ya, pindaan yang terbesar ataupun meja pindaan yang memberikan orang kata impak yang terbesar kepada gerakan koperasi di Malaysia adalah apabila Akta Koperasi 1993 ya telah pun dipinda ya, iaitu pindaan pada tahun 2007 berkuat kuasa pada 1 Januari 2008. Ianya juga adalah selaras dengan penubuhan ataupun transformasi ya Jabatan Pembangunan Koperasi kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Jadi secara tidak langsung ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu telah pun ditubuhkan, jadi sudah pastilah Akta Koperasi itu sendiri akan mengalami pindaannya yang tersendiri dan pindaan itu telah pun dilaksanakan pada tahun 2007 dan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2008. Dan susulan daripada itu, peraturan-peraturan koperasi telah pun digubal ya, iaitu Peraturan Koperasi 2010 telah pun digubal dan telah pun diaplikasikan ya ke koperasi, di gerakan koperasi masing-masing ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya, Akta Koperasi 1993 pindaan 2007 ini setakat ini ya tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan satu pindaan yang besar yang banyak memberikan orang kata pindaan-pindaan kepada seksyen-seksyen di dalam Akta Koperasi itu sendiri dan banyak ya penambahan-penambahan seksyen-seksyen yang baru yang banyak memberikan orang kata kemudahan ya dari sudut operasi koperasi itu sendiri, kemudahan dari sudut tadbir urus koperasi itu yang mana kita akan lihat nanti semasa kita menyentuh topik tentang Akta Koperasi 1993. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan ya, cukup setakat ini dahulu penerangan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan struktur perundangan koperasi dan juga sejarah ya perundangan koperasi di Malaysia, kerana selepas ini saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyentuh topik yang lain pula, iaitu berkenaan dengan Akta SKM 2007. Sekian, terima kasih.